Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, memandangkan cerita Aceh sebelum ni banyak sangat part, sampai 13 part. Jadi video kali ni Aceh buat video yang simple, satu part je, jangan risau. Kita bawa tenang pula, kita bagi relax, tak payah nak macam tunggu-tunggu. Jadi video kali ni Aceh nak kongsikan kisah cerita yang boleh dikatakan genre yang Aceh suka. Genre ni agak sensitif untuk sesetengah orang. Jadi Aceh nak bagi warning siap-siap lah kalau kisah ni mungkin sensitif untuk sesetengah orang ataupun sesetengah orang yang macam dia tak suka genre ni. Okay, cerita yang Aceh nak ceritakan adalah bibliografi salah seorang serial killer wanita. So for those readers, spoiler alert. Okay, kisah serial killer perempuan ni Aceh jumpa cerita ni daripada macam cerita siri Aceh tengok. Lepas tu dalam cerita siri tu Aceh tak ingatlah cerita siri apa, tapi dia mention pasal seorang serial killer perempuan. Bila dia mention nama serial killer ni, Aceh ingatkan macam yang ni just macam rekaan je semata-mata. Jadi bila Aceh search, rupanya memang a true story. Okay, serial killer tu nama dia Leonarda Cianciulli. Aceh tak tahu lah pronunciation tu betul ke tak, tapi kita panggil dia Leonarda lah, ataupun dikenali sebagai The Soap Maker of Correggio. Apa yang membuatkan Aceh curious nak baca kisah serial killer perempuan ni? The first one is sebab dia perempuan. Selalunya serial killer kita tengok lelaki, tapi ni perempuan. Lepas tu benda yang Aceh rasa macam yang macam wih gila dia ni, memang macam tak boleh dicapai akal fikiran. Perempuan ni dia buat roti dengan sabun menggunakan daging manusia yang dia bunuh. Like, oh my god. Like, sebab tu dia dikenali sebagai The Soap Maker of Correggio. Okay, kisah ni bermula di mana Leonarda Cianciulli ni, dia ni dilahirkan pada tahun 1894. Dia ni dikenali sebagai seorang serial killer yang orang kata kira brutal lah, sebab dia buat sabun dan juga roti daripada daging manusia orang yang dibunuh. Permulaan hidup Leonarda ni kira macam seorang budak perempuan yang orang kata macam nakal lah. Dia suka buat ikut suka hati dia. Dia macam tak suka dengar cakap parents dia. Dan waktu dia remaja pun dia dah 2 kali untuk cuba membunuh diri. Lepas tu bila dia capai satu umur di mana dia perlu berkahwin, parents dia ni nak jodohkan dia dengan lelaki pilihan keluarga lah. Lepas tu Leonarda ni dia tak mau, dia nak cari jodoh dia sendiri. Jadi dia pun jumpa dengan seorang lelaki, nama dia Rafael Pansardi. Husband dia ni kira macam kerani biasa je lah. Lepas dia berkahwin tu kira macam parents dia ni memang macam buang dia lah, sebab dah go against parents dia. Jadi dia ni pun berpindah keluar, duduk dengan husband dia. Lepas tu Leonarda ni, dia ni ditangkap oleh polis sebab dia ni macam ada jenayah menipu macam tu lah. Jadi dia ni duduklah dalam penjara. Lepas dia keluar daripada penjara tu, tiba-tiba dia dengan laki dia ni, rumah dia pun roboh sebab gempa bumi. Jadi macam kira dia ni bernasib buruk lah lepas dia berkahwin dengan husband dia. Mungkin sebab doa parents dia kot kan, kata macam mampu pikat jadi apa pun jadi lah. Mungkin situ kot, sebab tu kot dia terima nasib malang. Leonarda ni dia tinggal dekat satu bandar di Itali yang bernama Correggio. Kira kes ni terjadi di Itali lah. Dan bukan tu saja, Leonarda ni, dia ni waktu tu kira macam waktu rumah dia roboh kena gempa bumi tu, dia ni kira macam tengah pregnant. Dan Leonarda ni dah pregnant sebanyak 17 kali. 3 kandungan dia keguguran, lepas tu 10 lagi mati waktu kecil. So tinggal 4 je orang anak dia. Jadi disebabkan dia melalui kehilangan anak dia ni, jadi dia macam very protective lah dengan 4 orang anak dia lagi. Lepas tu Leonarda ni dia percaya dengan tilik nasib tau. Lepas tu ada seorang tukang tilik ni, dia kira macam tilik nasib si Leonarda ni, dan tukang tilik tu dia kata lah, oh hang kahwin, lepas tu nanti anak hang akan mati. Jadi disebabkan tu Leonarda ni dia jadi macam fobia tau. Dia sangat-sangat protective dengan anak-anak dia. Leonarda ni dia jadi lagi teruk bila salah seorang anak dia, iaitu anak sulung
kandung dia anak lelaki nama Giuseppe. Acik tak tahu tau kalau pronunciation nama ni betul ke tak. So sorry kalau salah. Anak dia ni kira macam nak masuk army sebab waktu tu kira perang dunia kedua, World War II. Jadi anak dia ni nak sign up lah jadi army. So disebabkan tu Leonardo ni dia macam tak nak lepas tak anak dia sebab dia rasa macam anak dia ni memang confirm lah akan mati kalau dia pergi perang. Jadi disebabkan Leonardo ni dia kan very protective dengan anak dia. Jadi macam untuk selamatkan anak dia ni ataupun untuk melindungi anak dia ni, dia rasa macam dia kena buat human sacrifice, kira pengorbanan manusia. Jadi dia dapat satu idea di mana dia nak cari mangsa-mangsa dia ni. Ciri-ciri yang dia cari yang pertama adalah seorang perempuan yang duduk sorang-sorang. Maksudnya dia tak ada family dan duduk sorang-sorang lah. Ciri yang kedua adalah dia cari anak dara tua. Anak dara tua waktu zaman dulu bukan macam sekarang umur 50-60. Anak dara tua waktu dulu kira orang yang umur 20-an tau. Sebaik tak lahir zaman tu. Okay, sorry kalau terms tu sensitif untuk sesetengah orang, tapi terms tu hanya untuk digunakan untuk memahami cerita ni sahaja. Mangsa dia yang pertama bernama Faustina Seti. Jadi bila wanita-wanita yang keseorangan ni, kesunyian yang nak mencari husband, jadi Leonardo ni dia gunakan kelebihan tu untuk mempengaruhi mangsa-mangsa dia. Jadi Faustina ni adalah orang yang macam dia menginginkan satu adventure dalam hidup dia. Dia nak cari husband, ada keinginan untuk membina satu kehidupan dengan seorang lelaki dan ada anak. Jadi Leonardo ni pun dia ni macam kira macam dia katalah okey, dia ni adalah tukang tilik. Jadi Leonardo ni dia pilih orang yang memang macam senang dia nak hilangkan. Macam kira macam tak ramai yang akan cari orang ni. Bila hang tak ada family, confirm lah tak ada siapa cari hang. Lepas tu kalau hang ada kawan-kawan, kalau jenis macam kawan-kawan tak ramai, bila cari hang dan hang wujudkan satu alasan di mana dia pun ni akan macam okey dia selamat. Jadi Leonardo nak cari orang yang macam tu, yang senang untuk dia hilangkan. Kira Faustina ni dia duduk dekat bandar Correggio tu juga. Dan Leonardo ni dia ni kira macam ada kelebihan di mana dia ni pandai pujuk. Dia ni kira pandai bercakap. Jadi dia manipulate Faustina ni. Dia kata okey, aku ada jumpa seorang lelaki ni, dia mungkin jodoh hang dan dia nak berkenalan dengan hang. Jadi bila Faustina ni dia dengar macam tu, Faustina ni interested lah sebab itu adalah salah satu keinginan dia. Lepas tu Leonardo ni dia berjaya yakinkan Faustina ni, kata jangan bagi tahu siapa-siapa. Dia suruh Faustina ni tulis surat di mana hang ni pergi ke satu tempat ni, dan in case kalau siapa-siapa cari, kira macam hang ni ada dekat sini lah. Jadi Faustina ni pun dia dengar lah cakap si Leonardo ni. Bila Leonardo kata okey ada orang nak jumpa hang ni dekat satu tempat ni, Faustina ni pun dia ni packing lah semua barang-barang dia untuk dia travel. Jadi sebelum dia kononnya travel ni, Faustina ni pergi jumpa Leonardo dan dia bayar duit dekat Leonardo ni sebanyak 3,000 lira. Kira kalau convert dengan duit sekarang, kalau ikut mata wang sekarang, lebih kurang dalam 44,000 tau, which is sangat banyak. Dan tu kira macam the whole saving dia. Punyalah dia ni happy dan bersyukur berjumpa dengan Leonardo ni, dan Leonardo kata jumpa jodoh ni, dia bagi the whole saving dia dekat Leonardo ni. Lepas tu apa yang Leonardo ni buat, dia sediakan air wine dekat Faustina ni, kodonya macam nak celebrate lah. Leonardo ni dia bubuh dadah dalam air tu. So bila Faustina ni minum, dia ni kira macam tak sedar diri lah. Bila Faustina ni tak sedar diri, jadi Leonardo ni dia bunuh Faustina ni dengan menggunakan kapak. Jadi Leonardo ni dia bawa mayat si Faustina ni, kira macam bawa pergi bawah tanah macam tu lah. Lepas tu dia potong badan si Faustina ni sebanyak 9 bahagian. Lepas tu dia kumpul darah si Faustina ni, dia letak macam dalam satu mangkuk dan dia biarkan macam darah tu kering. Dia biarkan darah tu beku. Lepas tu bila dia dah kerat badan si Faustina ni 9 bahagian, lepas tu dia campurkan dengan satu chemical ni, di mana dia ni kira macam daging tu dia akan hancur menjadi macam mince, jadi macam mush gitulah. Bila dah daging tu dah mush, dah hancur, so dia masukkan dalam septic tank. Lepas tu darah Faustina yang dia bekukan tu, bila dah beku, dah sejuk, lepas tu dia panaskan dalam oven. Lepas tu darah tu macam kira dia jadi keras, macam umpama macam jadi batu macam tu. And then Leonardo ni dia tumbuk darah tu menjadikan macam serbuk. Lepas tu daging yang dia berjaya hancurkan tadi dan juga darah yang dia jadikan serbuk tu, dia masukkan dengan bahan-bahan di mana campuran dia adalah tepung, telur dan gula. Bila dicampurkan, dia jadi
tea cakes. Kira jadi roti. Tea cakes ni kira macam orang selalu hidang kalau macam minum teh, minum kopi. Dia lebih kurang macam roti lah. Jadi dia jadikan mayat Faustino ni sebagai roti. Dan bukan tu saja. Roti ni, Faustino ni dia siap jual, dia siap hidangkan dekat family dia, dan dia bagi anak dia makan. Sekejap, kemar tekak. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Dan disebabkan daging manusia ni kan banyak, roti tu pun banyak. Bayangkan Leonardo ni dia siap jual, dia dapat untung kot. And dia bagi anak dia makan, family dia makan. Semua orang tak tahu yang tu adalah mayat tau. Dia serve dengan daging manusia. Macam Cik kata tadi, memang dia ni memang main gila. Dah bunuh orang tu, menjadikan dia roti. Tu pun Leonardo ni dia rasa macam pengorbanan manusia dia ni tak cukup untuk melindungi anak dia. Jadi untuk melindungi anak dia ni, dia kena buat lebih lagi. Maksudnya kira kena bunuh banyak lagi. Dan waktu tu kira macam dia ni ada keseronokan, kepuasan di mana dia dapat bunuh perempuan ni. Jadi mangsa kedua Leonardo ni adalah Francesca Soavi. Francesca ni kira macam dia masuk bandar tu tengah nak cari kerja. Lepas tu Leonardo ni kira macam dia jumpalah si Francesca ni, dan dia berkenalan dengan Francesca ni, dan dapat tahu kata Francesca ni tengah cari kerja. Lepas tu Leonardo ni dia gunalah anugerah dia di mana dia manipulate Francesca ni. Dia kata, oh ada kerja kosong dekat sekolah, dekat satu tempat ni. Kalau hang berminat, hang boleh pergi kat tempat tu. Konsep lebih kurang sama dengan cerita yang dibuat dekat Faustina ni. Lepas tu sama juga Leonardo ni dia bagi tahu dekat Francesca ni, kata jangan bagi tahu siapa-siapa. Hang just tulis surat kata hang pergi dekat tempat ni, kata yang hang ni akan berpindah lah dekat satu tempat ni sebab nak kerja dekat sekolah ni. Jadi Francesca ni pun dia dengar cakap Leonardo ni, dia tulis surat dekat family dia, dia hantar kata dia ni akan berpindah daripada Correggio ni ke satu tempat ni. Jadi bila hari yang Francesca ni kononnya nak berpindah tu, dia ni pergi jumpa Leonardo ni lah, nak cakap thank you segala bagai. Dan Francesca ni pun dia bayar dekat Leonardo ni 3,000 lira tu juga. Punya bersyukur, punya macam happy lah. Dan sama juga dengan Faustina, di mana Francesca ni pun Leonardo ni kira bubuh dadah dalam ayak wine si Francesca ni. Dan Francesca ni pun konsep yang sama dengan Faustina, di mana dia ni dipotong 9 bahagian dan dimasukkan dicampurkan dalam satu chemical, di mana daging tu hancur dan daging dan darah dibekukan dan ditumbuk menjadi serbuk, dan kedua-dua bahan ni pun dicampurkan dengan tepung, telur dan juga gula, dan dijadikan juga sebagai tea cakes. Roti sama juga dengan roti Faustina tu. Dan macam biasalah Leonardo ni dia bagi family dia makan, dia bagi anak-anak dia makan, dan dia jual roti ni. Kira macam Leonardo ni dia dapat untung banyak tau membunuh orang. Dalam orang yang dia bunuh tu bayar dekat dia, lepas tu dia jual pula hasil pembunuhan dia ni. Like Allah, like memang keji gila. Macam mana tiba-tiba satu hari hang sampai satu tahap yang hang boleh buat satu kekejian tu. Dan bukan sikit-sikit tau, bukan yang biasa-biasa tau, yang gila punya pula tu. Hang menjadikan dia roti weh. Mangsa ketiga Leonardo ni nama dia Virginia Cacioppo. Virginia ni merupakan seorang bekas penyanyi opera. Jadi kira dia ni ada suara yang merdu lah. Dan dia ni kira macam pernah perform dekat macam satu hall yang mewah. Sama juga dengan mangsa sebelum ni, kira Leonardo ni dia berkenalan dengan si Virginia ni. Lepas tu dia habaq lah dekat Virginia ni, kata ada satu job ni dekat satu tempat ni, hang nak ke tak? Dia buat konsep yang sama macam mangsa sebelum ni, kata okay ada job dekat sini, so hang nak tak pi? Bila kata nak pi, then dia cakap lah tapi hang jangan bagi tahu siapa-siapa, hang tulis surat je. Jadi Virginia ni pun dia setuju je lah benda tu. Virginia ni adalah mangsa dia yang dia kata paling sweet. Sebab apa? Sebab bila dia bunuh si Virginia ni, macam sama macam mangsa dia yang dua orang sebelum ni, bila dia hancurkan daging si Virginia ni, daging Virginia ni kira macam banyak lemak dan macam daging dia tu macam warna putih. Dia kata kira macam daging dia tu macam cantik. Kira daging si Virginia ni berlemak dan cantik. Macam tu lah, tak tahulah cantik dia macam mana tu. Disebabkan tu, so Leonardo ni dia bubuh
pewangi dekat daging tu, dan dia bubuh bahan-bahan macam bahan-bahan untuk buat sabun, dan sebahagian daripada mayat Virginia tu jadi sabun, dan sebahagian lagi dia buat tea cakes juga. Dan sabun tu kira macam dia bagi dekat orang, macam dia bagi dekat jiran dia bagi dekat kawan dia. Dan tea cakes tu pun samalah, kira macam dia bagi family dia makan, siapa-siapa main rumah dia bagi makan. Lepas tu Leonardo ni dia kata daging Virginia, which is roti Virginia ni, lagi sedap daripada 2 orang mangsa dia sebelum ni. Lagi manis dia kata. Seriously, Acik kemang tekak waktu cerita ni. Bila baca tak rasa tau. Bila bercerita tiba-tiba rasa. Mungkin terbayang. Allahuakbar. Aku tak ada terbayang. Tapi ada kelainan dekat Virginia ni, di mana salah seorang family Virginia ni, iaitu kakak ipar Virginia ni, perasan kata Virginia ni hilang. Dan kakak ipar dia ni tahu kata Virginia ni pergi rumah Leonardo ni. Lepas tu kira kakak ipar dia tu pergi report polis. Bila dah report polis, polis main rumah, dan Leonardo ni kira macam dia ni tak pandai menipu, dia tak pandai sorokkan evidence. Jadi kira kantoi waktu tu lah, sampaikan anak Leonardo ni pun dibawa ke balai polis sebab menjadi suspek dalam pembunuhan ni. Jadi Leonardo ni kan dia protektif dengan anak dia. So bila anak dia tu kena tangkap, so Leonardo ni pun dia confess lah. Dia kata dia yang buat. Dan dia ceritakan semua segalanya apa yang dia buat secara detail. Sedetail-detailnya. Dia habak lah macam mana dia hancurkan daging manusia tu, dan dia mixkan dengan bahan-bahan untuk buat tea cakes, untuk buat sabun, dan dia bagi family makan, dan dia bagi jiran makan, dan dia bagi free je sabun-sabun tu. Jadi bila dia dah confess, Leonardo ni pun dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan ekstra 3 tahun untuk duduk di hospital sakit jiwa. Pengakhiran Leonardo ni dia mati sebab kena sakit otak, kira penyakit otak lah. Dan dia mati pada tahun 1970 di dalam hospital sakit jiwa. Siapa lahir tahun 1970 cuba komen sikit. Dan bahan-bahan yang dia gunakan untuk membunuh mangsa-mangsa dia ni, which is kapak, septic tank dengan mangkuk yang dia buat darah tu, dipamerkan di museum dekat Rome. Jadi itulah kisah salah seorang serial killer yang dikatakan famous, dan pembunuhan dia memang sangat brutal, sangat keji, yang tak boleh dicapai di akal. Jadi kalau siapa nak tahu details tentang cerita dia ni, bolehlah search tentang nama Leonardo Chen Chiu Li ataupun The Soap Maker Serial Killer. So kalau siapa-siapa ada kisah serial killer yang hampa nak kongsi ataupun hampa nak Acik ceritakan, hampa boleh komen dekat bawah. Actually banyak bibliografi serial killer yang Acik baca tau, dan ini Leonardo ni lah macam satu-satunya serial killer yang perempuan yang Acik baca. Yang lain semua lelaki. Kira memang jarang lah dengar perempuan. Or mungkin ada tapi cuma Acik tak tahu. Cerita ni memang main. So beberapa hari nanti memang tak boleh nak makan roti kot. Itulah manusia bila dia dah hilang kewarasan, dia capai satu tahap yang di mana macam out of nowhere tiba-tiba dia buat satu kekejaman sampai ke tahap tu. So penyakit mental ni memang bukan setakat boleh mencederakan diri sendiri, dia mampu juga untuk mencederakan orang lain. Jadi jagalah kesihatan, terutama kesihatan mental, dan doa banyak-banyak supaya kita dijauhkan daripada buat benda-benda yang macam ni. Waktu baca tak rasa kemang tekak macam ni tau. Bila bercerita tiba-tiba macam ya Allah, kemang tekaknya